Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlif bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa as'i' bihi fahmana asmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama dalam program metodologi qiraat, iaitu pembincangan tentang usul qiraat Ibnu Katsir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada dalam Zoom, juga yang mungkin di sana ada ikuti di ataupun YouTube, rakaman ataupun langsung. Jadi pada malam ni adalah sesi yang kedua, pembentangan usul qiraat Ibnu Katsir. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datin Raja selaku pengasas kepada RH Qiraat Center. Lajak tadi ada soalan. RH Qiraat Center yang mana menyatukan kita semua dalam program-program berkenaan dengan Al-Quranul Karim lah, yang Ustaz lihat ada lagi program-program yang lain selain daripada qiraat, ada juga tajwid, ada juga tafsir bahasa Arab, ya. Semoga RH Qiraat Center terus berkembang maju dan ramai yang dapat manfaatnya, insya-Allah. Pada malam ni kita akan bincang beberapa topik, ya, sambungan daripada yang lepas. Kita dah mengenali, ataupun kali pertama pembentangan yang pertama dulu kita dah mengenali siapa dia Imam Ibnu Katsir. Dan juga Ustaz datangkan nama-nama imam keseluruhannya daripada imam qiraat 10. Okey. Jadi pada malam ni kita akan tengok biografi Imam Al-Bazzi terlebih dahulu sebelum daripada kita masuk kepada usul Ibnu Katsir, ya. Jadi kita kenal perawi yang pertama bagi qiraat Ibnu Katsir, namanya Al-Bazzi. Siapa dia Al-Bazzi? Okey. Kita berkenalan dulu. Okey, Imam Al-Bazzi ini namanya ialah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah, yang mana dinisbahkan kepada datuknya yang paling atas sekali, iaitu Abi Bazzah. Dilekat namanya Al-Bazzi. Dan nama Abi Bazzah ialah Bashar. Bashar ni merupakan orang Parsi, Arab, pada kampung Hamadan yang memeluk Islam melalui As-Sa'ib bin Abi Sa'id Al-Makhzumi. Jadi panjang nama yang sebenarnya Ahmad bin Muhammad, bukan nama sebenar juga. Kalau Ibnu Katsir bukan sebenarnya juga, kerana namanya ialah Abdullah, kan, yang kita dah kongsi pada minggu lepas. Itu Abdullah. Yang Al-Bazzi pula rupanya itu disandar kepada nama datuknya yang tertinggi, iaitu Abi Bazzah. Itu pun bukan nama sebenarnya, namanya ialah Bashar. Okey. Dan Bazzi ini dia lahir di Mekah tahun 170 Hijrah dan wafat di sana pada tahun 250 Hijrah, maknanya usia dia 80 tahun. Itulah kalau kita tengok umur-umur atau usia ulama-ulama melalui biografi imam-imam qiraat, secara umumnya usia mereka ada yang 70, 80, 90, 100.
lebih kurang samalah dengan usia-usia semua yang ataupun saudara-saudara kita yang meninggal dunia, antara usia begitulah. Jadi sebagai untuk peringatan kepada kita jugalah, ya, kita akan menuju ke arah usia tersebut. Jadi alhamdulillah masih Allah Taala bagi peluang sihat afiat, kita dapat memanfaatkan lagi masa yang Allah Taala berikan kepada kita supaya bertambah lagi amalan insya-Allah. Dia meriwayatkan qiraat Ibnu Katsir ini bukan direct melalui Ibnu Katsir, tapi melalui perantaraannya, iaitu murid kepada Ibnu Katsir, Ikrimah bin Sulaiman. Ikrimah bin Sulaiman ni ambil pula daripada Ismail bin Abdullah Al-Qus dan ambil daripada Shibli bin Abbad. Kalau kita lihat secara bentuk caratannya, lebih kurang macam inilah. Ikrimah itu guru kepada Bazi. Yang ini pula Ikrimah ni dia ada dua aliran ataupun dua jalan guru dia, ada Ismail bin Abdullah Al-Qus, ada Shibli bin Abbad. Okey, dan kedua-dua mereka ini mengambil bacaan daripada Ibnu Katsir. Makna ada beberapa perantaraan di situ, tetapi ada kelebihan yang ada pada Al-Bazi, dia terkenal sehingga kan nama dia jadi popular, maka perawi akhirnya dinisbahkan bacaan Ibnu Katsir itu kepada nama Al-Bazi, perawinya, muridnya, dianggap sebagai muridnya lah kerana dia yang terkenal. Jadi macam kita ginilah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada macam ustaz, ya, macam ustaz belajar dengan guru ustaz. Contohnya guru ustaz namanya almarhum Syekh Mustafa, misalnya, nak mudah faham. Ustaz belajar dengan beliau, almarhum Syekh Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan belajar daripada ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pula ada murid tersendiri. Baik, okey, sekali lagi sebagai contohnya, sebagai contoh, ustaz belajar daripada guru ustaz namanya almarhum Syekh Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan belajar daripada ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan pun ada murid tersendiri. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan murid paling ramai. Maknanya murid-murid tuan-tuan dan puan-puan tu lagi ramai daripada ustaz. Nama ustaz tenggelam, tak tersohor, nama tuan-tuan dan puan-puan yang terkenal. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan itu disandarkan sebagai orang panggil orang yang meriwayatkan bacaan. Daripada siapa? Daripada almarhum Syekh Mustafa. Ustaz dah tenggelam sebab kemasyhuran ataupun kelebihan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan itu. Okey. Baik. Mereka berdua ini ambil daripada ada Ibnu Katsir. Tadi kita dah sebut, beliau tidak bersendirian dalam meriwayatkan qiraat Ibnu Katsir, bahkan ramai yang bersamanya, dan mustahillah mereka melakukan penipuan pada bacaan tersebut. Kita cuma nampak Al-Bazi saja. Kan tadi nama Al-Bazi saja. Bukan Al-Bazi seorang yang mengaji. Ya, ramai lagi yang ambil daripada Ibnu Katsir dan ramai lagi yang ambil daripada guru kepada Al-Bazi. Jadi bila dah ramai mustahil ramai tersebut melakukan penipuan, ya. Okey. Walaupun Al-Bazi ini merupakan perawi yang tersohor dan kerana dia ni ada kehebatan, kelebihan yang ada pada dia. Jadi dia yang terkenal dan yang paling adil dalam percayai lah, ya. Okey, dan dia merupakan syekh Quran di Mekah dan juga merangkap muazzin Bilal ni di imam di Masjid Al-Haram selama 40 tahun. Lama juga dia berkhidmat di Masjidil Haram, dan daripada situlah ramai yang mengambil bacaan daripada Al-Bazi seperti Hasan bin Al-Hubab, Abu Rabi'ah, Ahmad bin Farh,
Muhammad bin Harun, Muhammad bin Abdul Rahman yang masyhur dengan kumbul perawi kedua bagi qiraat Ibnu Katsir. Perawi kedua kepada Ibnu Katsir namanya Kumbul, pun juga belajar daripada Al-Bazzi. Jadi Kumbul pun ramai guru juga, ya. Okey, jadi macam inilah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin belajar daripada ustaz, dan tuan-tuan pun ada guru yang lain juga. Jadi begitu, ya. Oh, tak share, sorry ya. Rupanya dah habis tu dah tak ada jadi. Daripada awal lagi ke tadi tak ada? Tak, masa ustaz keluar, lepas tu bila masuk balik tu. Okey. Baik. Bagi tahu. Kalau tak sampai habis lah. Sampai habis. Tak perasan ya. Bagi tahu ya. Okey. Harap-harap lain clear. Beliau meriwayatkan hadis marfu'. Hadis marfu' yang menceritakan tentang takbir yang bermula daripada surah Ad-Duha, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, serta beliau mensahihkannya. Kita biasa dengar pasal ketika khatam Al-Quran kan, kita baca hafz, kita khatam Quran, baca hafz, biasa setengah orang tu dia akan bertakbir Allahu Akbar ataupun la ilaha illallah wallahu akbar kan. Sebenarnya takbir itu kalau betul-betul mengikut Tariq Syatibi, hafz tak adalah takbir tersebut. Yang masyhur dengan takbirnya ialah qiraat Ibnu Katsir. Qiraat Ibnu Katsir. Cuma kita baca takbir juga sebagai mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila baginda tu wahyu surah Ad-Duha. Ya, ada cerita dia, ada kisah dia. Di mana akhir malaikat Jibril baca surah Ad-Duha itu disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir, tanda syukur. Tanda syukur. Terputus beberapa tempoh waktu, wahyu tak turun, akhirnya turun, maka Nabi gembira, Nabi suka, Nabi bertakbir. Itu ringkasnya begitu. Jadi hadis itulah yang diceritakan oleh Al-Bazzi, ya. Jadi Imam Hafs, kalau ikut Imam Hafs, dia tak baca tak bertakbir. Tak bertakbir. Jadi kalau kita khatam Quran tak bertakbir, bermakna kita mengikut betul-betul mengikut bacaan riwayat Hafs. Tapi bukanlah kata haram kalau kita bertakbir pun, tak ada masalah. Boleh je nak takbir, ya. Okey. Kemudian dah selesai. Dah selesai. Itu adalah secara ringkas berkenaan dengan riwayat hidup Imam Al-Bazzi. Okey. Baik, sekarang kita nak sambung perbincangan daripada yang lepas tentang hak al-kinayah. Sambungan yang lepas. Di mana minggu lepas kita hanya kita hanya sempat bagi intro saja, dan kita bagi penjelasan sedikit tentang qiraat Ibnu Katsir, yang mana Ibnu Katsir lah satu-satu imam qiraat yang berbeza dengan qiraat yang lain, di mana dia baca dengan silah dhamir, walaupun selepas dhamir itu terdapat huruf yang mati. Okey, kita tengok sambungan dia. Okey, bagi surah Al-Furqan ayat 69. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surah Al-Furqan ayat 69. Sorry ya, silap ni. Dibaca silap. Okey. Dibaca dengan silah. Ya, dibaca dengan silah dalam ayat 69 surah Al-Furqan sampai lagipun kita dah sebut sebelum ni, Imam Hafs dia sepakat dengan Ibnu Katsir pada surah Al-Furqan ayat 69 dibaca dengan dua harakat, wa yakhlud fihi muhana. Ada ya sebelum sebenarnya ya pasal ustaz terdelete tu ya tersebut. Dia macam nilah.
Ya macam ni. Wa yakhlud fihi muhana. Jadi berapa harakat nak panjang? Kita panjangkan 2 harakat. Okey? Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini bacaan Ibnu Katsir. Berbezalah dengan bacaan riwayat Hafs di mana ha tersebut, ha ini dipanggil ha dhamir ataupun kita kata ha ganti nama. Nya, jadi nya tersebut bagi Ibnu Katsir dia panjangkan ataupun silahkan ha tu dengan huruf mad, sama ada dengan ya ataupun dengan waw, bergantung baris ha tu sendiri. Jadi di sini kalau kita tengok Ibnu Katsir bacanya 2 harakat. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Beza tak dengan bacaan kita Hafs? Bezalah. Hafs baca tanpa panjang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Kita tak baca panjang kerana kaedah kita Hafs apabila sebelum ha ada huruf mati. Sebelum ha ada huruf mati, maka ha tu tak dibaca dengan mad. Itu kaedah bacaan Hafs kita. Asalkan sebelumnya mati aja, tak boleh panjang. Yang satu Ibnu Katsir. Baik. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Kalau berhenti kita matikan ha lah. Samalah mana-mana qiraat pun berhenti matikan ha. Fi. Kalau sambung baru dipanjangkan hi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qital. Panjangkan hi. Qul qitalun fihi kabir. Panjang juga hi. Okey. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Yang bihi ni semua qiraat baca panjang. Bihi wal. Kenapa baca panjang? Dalam bacaan kita Hafs, kalau kita bandingkan dengan Hafs, apabila sebelum ha ada huruf berbaris, selepas ha juga huruf baris, dia dibaca dengan silah. Jadi hukum mad silah apa? Mad silah qasirah, ya, mad silah qasirah. Okey. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi. Sama juga yang ni panjang. Ahlihi. 2 harakat. Hi. Minhu. Yang hu panjang lepasnya. Hu itu adalah khusus bagi Ibnu Katsir. Imam lain tak baca panjang, tak baca silah kerana sebelum ha itu ada huruf yang mati. Ya. Qiraat yang lain baca minhu akbar. Hu tak dipanjangkan. Ini rasanya ramai dah yang tahu ya tentang hukum ha dhamir. Baik, kita pergi tengok yang satu lagi. Beberapa perbezaan kalimah di antara Ibnu Katsir dengan riwayat Hafs. Pertamanya dalam surah Al-A'raf ayat 111 dan surah Asy-Syu'ara ayat 36. Okey. Iaitu kalimah arjih. Kalimah arjih dalam Hafs, bacaan Hafs, ha tersebut dimatikan. Ya, ha tersebut dimatikan. Bacanya arjih. Tapi bagi bacaan Ibnu Katsir, dia baca dengan apa? Dia baca dengan ada hamzah selepas jim dan dimatikan arji, kemudian lepasnya ha dibaca dengan berbaris dan disilahkan dengan huruf waw, waw mad, panjangnya 2 harakat jadi mad silah. Qalu arji'hu wa akhahu wa arsil. Ya, semuanya hu panjang. Tapi jangan bimbang kalau kita dah guna Quran Ibnu Katsir, dia dah siap buat macam ni lah. Ini dah Ustaz crop daripada Quran Ibnu Katsir lah. Ya.
Qalu arji'hu wa akhahu wab'ath. Tapi kalau Hafs kita matikan ha. Qalu arjih wa akhahu wa arsil. Hu tak di hu tak dipanjangkan kerana sebelumnya ada huruf yang mati. Okey. Terus pergi surah An-Nur. Yang kedua ialah wayattaqhi. Ini Ustaz nak tunjuk kalimah-kalimah yang berbeza dengan Hafs. Ya. Ibnu Katsir beza dengan Hafs. Wayattaqhi. Bagi bacaan Ibnu Katsir, dia baca wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqihi. Qaf berbaris di bawah dan ha itu dibaca dengan silah. Wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Okey. Yang ketiga, dalam bacaan Hafs kita surah Az-Zumar ayat 7, wa in kalimah yang warna merah tu bagi Hafs dia baca pendek, yardahu lakum. Yardahu lakum. Tapi bagi bacaan Ibnu Katsir dibaca dengan silah. Yardahu lakum. Yardahu lakum. Okay. Yang ini tak ada formula ya, tak ada formula. Ini mengikut periwayatan. Periwayatan Ibnu Katsir ni macam tu. Jadi kalau nak hafal banyak, jadi tak perlu hafal lah. Kecuali kalau rajin sangat hafal, silakan. Kalau rajin sangat silakan hafal, dan kita yang tak hafal tu tengok pada Qurannya. Okey. Fa'alqih. Yang keempat, fa'alqih. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih. Matikan ha. Bagi Ibnu Katsir, dia baca dengan ha, dibariskan dengan baris bawah dan disilahkan. Fa'alqihi ilaihim. Fa'alqihi ilaihim. Okey, dibaca dengan silah. Okey, baik. Terusnya, dibaca baris di bawah pada surah Al-Fath. Pada surah Al-Fath, kita baca baris depan. Alaihu. Ya, kita baca baris depan, tapi bagi Ibnu Katsir dia baca baris bawah. Wa man awfa bima ahada alaihillah. Bila baca baris bawah, maka Allah itu ditipiskan lam tu. Alaihillah. Okey. Baik. Terusnya dibaca dengan ha baris bawah pada Ansanihu surah Al-Kahfi ayat 63. Wa ma ansanihi, dalam baris bawah dia baca panjang pula dengan mad. Wa ma ansanihi. Okey. Illa syaitan. Okey. Kalau Hafs, wa ma ansanihu illa, baris depan. Baik, selesai. Habis tentang ha dhamir, itu saja perbincangannya bagi qiraat Ibnu Katsir. Boleh kita buat kesimpulan tentang qiraat Ibnu Katsir dalam ha kinayah ini. Sekali lagi kita sebutnya ialah Ibnu Katsir membaca dengan silah ha dhamir. Walaupun sebelum ha itu terdapat huruf yang mati dengan syarat. Dengan syaratnya huruf selepas ha adalah huruf yang berbaris. Itu syarat utama. Sebelumnya mati, okey, tak ada masalah. Tapi selepasnya mesti berbaris. Kalau sebelumnya mati, selepasnya pun mati, kedua-dua mati tadi, maka dia tak silah. Okey. Baik, kita masuk tajuk yang baru. Tajuk ni panjang sikit lah. Tajuk ni mungkin dua tajuk lagi. Bab dua hamzah dalam satu kalimah. Dua hamzah dalam satu kalimah. Okey. Dua hamzah pada satu kalimah yang dimaksudkan dalam bab ini ialah kedua-dua hamzah tersebut terdiri daripada hamzah qata'.
Ini copy paste saja yang dah bincang dalam kolon, definisi sama je lah. Yang dah bincang sebelum ni Warash ataupun kita tengok tentang dua hamzah yang terdiri daripada hamzah al-qat'i, hamzatul qat'i. Hamzah pertama mesti baris di atas. Yang penting hamzah pertama kita kena faham. Yang berada di awal itu mesti barisnya di atas. Okey. Yang merupakan hamzah istifham. Ini kalau ada dua hamzah ya, kalau ada dua hamzah, hamzah pertama baris atas. Maka hamzah yang pertama itu dipanggil hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Manakala hamzah yang kedua itu dia akan mungkin berbaris atas, ataupun dia berbaris di bawah, atau dia berbaris di hadapan. Mungkin biasa kalimah anzartahum, maknanya sama-sama baris atas. Yang pertama tu hamzah pertama baris atas lah, hamzah kedua baris atas, anzartahum. Ataupun kita jumpa hamzah kedua baris bawah, innaka. Ataupun kita jumpa huruf baris hamzah kedua baris depan, unabbiukum. Nampak, kita ada aa, kita ada ai dan kita ada au. Okey. Allah. Tak tukar daripada tajuk ni. Ini banyak copy paste ni. Sekejap ya. Okey, bacaan Ibnu Katsir. Bagi bacaan Ibnu Katsir, hukum bacaannya ialah pada ketiga-tiga keadaan di atas dibaca dengan tashil hamzah kedua tanpa idkhal alif. Bezalah sikit dengan kolon, kalau masih ingat lagi yang kolon ya. Bagi ketiga-tiga keadaan di atas yang kita sebut tadi, a, ai ataupun au, tuan-tuan dan puan kena tashilkan hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua tashil. Jadi a. Kalau ai tashilkan jadi ai. Ini kalau hamzah kedua baris depan tashilkan au. Contohnya, contoh anzartahum, kalimah anzartahum kita baca tashil, bunyinya anzartahum ya, anzartahum. Okey. Kemudian contoh yang kedua, ifkan ya, ifkan alihatan dunallahi turidun, baca tashil hamzah yang kedua, simbol dia dalam Qurannya dia buat bulat ya, dia buat bulat dot titik macam tu, kita tashil aifkan ya, aifkan alihatan Allahi turidun. Okey. Senang je ya, tashil tu senang je lah sebab namanya pun dah senang. Tashil. Okey, baik. Terus contoh yang ketiga, hamzah kedua baris depan, unabbiukum, qul unabbiukum, kita tashilkan hamzah kedua. Dia dalam Quran dia buat gini. Jadi kita kena tahu bunyinya ni baris depan. Au. Qul unabbiukum. Ya. Qul unabbiukum bi khairim min dzalikum. Okey. Baik. Terusnya ialah perhatian bagi Imam Ibnu Katsir. Dia baca dengan tambah hamzah istifham pada kalimah berikut. Sekarang ni Ustaz nak bawakan kalimah-kalimah yang mana berbeza dengan Hafs, di mana Hafs baca tak ada hamzah istifham. Bagi Ibnu Katsir, dia baca dengan tambah hamzah istifham. Bila kata tambah hamzah istifham, bermakna kalimah tersebut yang asal ada satu hamzah saja jadi dua hamzah. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 73, dalam Quran Hafs satu hamzah saja, ayyuta. Bagi bacaan Ibnu Katsir dia baca dua, ayyuta. Bila baca dua hamzah ayyuta,
Jangan lupa dia tashilkan hamzah kedua. Tashil hamzah kedua, jadi bacanya ahayyuta. Ya, ahayyuta. Okey. Kemudian surah Al-Ahqaf ayat 20. Adhabtum iyatikum. Ini pun sama. Ya. Ditambahkan satu hamzah lagi, maka hamzah kedua kita tashilkan. Adhabtum. Adhabtumu tayyibat. Adhabtumu tayyibatikum. Itu cara bacaan kita baca dengan tashil. Okey. Yang ini dalam Quran pun dia dah siap letak macam ni lah. Ini Ustaz crop daripada Quran Ibn Kathir. Ya. Okey, sekarang ini kita tengok ini dalam bentuk gambar rajah. Pasal banyak ya beza tempat-tempat bagi kira Ibn Kathir banding dengan Hafs kalimah amantum ni. Kalimah amantum, kalau kita tengok kalimah amantum hamzah saja. Hamzah kemudian alif. Hamzah kemudian alif. Bagi kalimah amantum ini berada pada surah Al-A'raf ayat 1, 2, 3, surah Asy-Syu'ara ayat 49, surah Thaha ayat 71. Okey. Ada 3 tempat kalimah amantum. Bagi Imam Ibn Kathir, dia berbeza antara bazi dengan kumbul. Ya, berbeza antara bazi dengan kumbul, di mana bazi pada 3 tempat tadi, Al-A'raf, Asy-Syu'ara, Thaha, dia baca tambahkan satu lagi hamzah, iaitu hamzah istifham. Bila tambah bermakna jadi ada berapa hamzah? Jadi ada 2 hamzah. Dan bila 2 hamzah, maka kita pun tashilkan hamzah yang kedua. Tashilkan hamzah yang okay. Jadi bacanya amantum. Amantum. Manakala kumbul, dia cuma tambah hamzah istifham pada 2 tempat saja. Surah Al-A'raf ayat 1, 2, 3 dan surah Asy-Syu'ara ayat 49. Okey. Mungkin tak sempat nak salin ke apa, jangan bimbang, ambil gambar tu salah satu cara mudah. Ataupun dengar sekali lagi di rakaman lah, di rakaman, dengar sekali lagi, dengar dan dengar. InsyaAllah lama-lama ingatlah ya. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang Ustaz sebutlah, dalam Qurannya dah siap tulis macam ni. Quran bazinya ataupun kumbulnya macam ni. Okey. Baik, ini tempatnya. Ayat 1, muka surat 165. Kalau tuan-puan nak catatkan halaman 165 ni bagi surah Al-A'raf ya. Bagi surah Al-A'raf ke surat 165. Kemudian yang ini pula muka surat 369. Muka surat 369 itu pada surah Asy-Syu'ara ni, pada surah Asy-Syu'ara. Okey. Kemudian surah Thaha ya, surah Thaha muka surat 316. Jadi boleh tanda tu senang nak tengok nanti. Okey, tempat-tempat 3 tempat ini ada bezalah antara bazi dengan kumbul yang Ustaz dah terangkan tadi. Okey. Kecil, nampak ke tak? Baik, kita pindah pula pada penambahan maklumat lagi berkenaan dengan beza antara bazi dengan kumbul ketika wasal pada ayat berikut. Ada huraian yang belum selesai lagi. Dalam surah Al-A'raf ayat 1, 2, 3 ada perbezaan antara bazi dengan kumbul ketika bacaan wasal. Ketika bacaan wasal. Bagi al-bazi, bagi bazi, dia mentahqiq hamzah pertama. Tadi kita dah sebutkan bazi baca 2 hamzah.
aamantum. Dia baca aamantum, ada dua hamzah. Tapi bila dua hamzah, hamzah kedua tashil. Hamzah kedua tashil. Sekarang ni kita nak sambung qala fir'aunu dengan aamantum, maka hamzah pertama dia tahqiq. Qala fir'aunu ahamantum. Qala fir'aunu ahamantum. Baca seperti yang biasalah, maknanya kita tahqiqkan hamzah pertama dan tashil hamzah kedua. Tapi Kumbul, ya, Kumbul dia tukarkan hamzah pertama jadi waw. Tukar jadi waw. Qala fir'aunu wa. Tukar hamzah pertama jadi waw. Qala fir'aunu wa. Hamzah kedua tashilkan. Qala fir'aunu wa antum. Itu kalau sambung lah. Sambung hamzah pertama jadi waw. Bagi siapa? Bagi Kumbul. Bagi Bazi, dia kekalkan dengan hamzah. Ya, okey. Kita tengok surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15 nak sambung dengan 16. Kalau sambung ayat 15 tu dah habis dah. Wa ilaihin nusyur. Okey, biasa kita berhenti kan. Tapi kalaulah nak sambung atau diminta sambung, guru kita minta sambung. Jadi kena tahu, Imam Bazzi dia baca tahqiq hamzah pertama, tashil hamzah kedua. Wa ilaihin nusyur. Pertama tu jelas kita sebut, hamzah kedua kita tashil. Wa ilaihin nusyur amin. Wa ilaihin nusyur amintum. Ilaihin nusyur amintum. Yang pertama jelas. Jelaskan bunyi hamzah. Hamzah yang kedua yang kita tashil. Tapi kalau Kumbul, dia tukarkan hamzah pertama tu jadi waw. Wa ilaihin nusyuru wa. Nusyuru wa. Tukar hamzah pertama jadi waw. Wa ilaihin nusyuru wa. Tashil hamzah kedua. Wa ilaihin nusyuru wa hamintum. Wa hamintum. Yang penting hamzah pertama tu dah bertukar jadi waw. Ya. Tulisan tak tukar. Dalam bacaan tu kita tukarlah. Wa ilaihin nusyuru wa hamintum. Itu kalau sambung. Kalau kita berhenti, wa ilaihin nusyur. Bila berhenti, maka nak start ayat 16 start dengan hamzah. Boleh start dengan, boleh mula dengan huruf waw. Tak boleh kata wa amin, tak boleh. Kena mula dengan huruf hamzah juga. Ahamintumu. Ya. Okey. Baik. Itu semacam ada tersilap tu. Okay. Ini ayatnya. Ini ada silap dari segi ni, satu kali teruslah ya. Ya. Okey. Okey, ini surah Al-Mulk, muka surat 563. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam muka surat 563 kalau nak sambung. Ceritanya kalau nak sambung, ya. Kalau tak tahu nak sambung, jangan sambung, berhenti ajalah. Wa ilaihin nusyur, ya. Okey. Ya, kita bagi bagi laluan azan kejap. Dan
Allah. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف درجة العليا. Okey, tengok baru tengok chat. Banyak rupanya. Topik Hamzah ini dikira sebagai usul ke? Ya. Topik Hamzah ini kita bincang dua Hamzah ini dikira di dalam usul. Usul bagi mana-mana qiraat lah, ya. Dalam usul tu dia ada tajuk bab dua Hamzah dalam satu kalimah ataupun dalam dua kali, ya. Okey. Sebab Hamzah mufrad ada yang dikira farsh. Ada juga yang diletakkan di bawah farsh, ada yang diletakkan di bawah usul. Tapi kalau kita tengok macam contoh tuan-tuan dan puan-puan buka buku buku matan syarah matan Syatibi. Okay. Kalau buka kitab daripada syarah matan Syatibi, maka dalam tu ada disenaraikan tajuk-tajuk di bawah usul. Jadi boleh rujuklah, ya. Dalam kitab bahasa Arab banyaknya. Okey. Tapi ada juga pengulangan nanti dia dalam farshi. Dalam farshi pun ada dijelaskan apa yang tak dijelaskan dalam usul. Apa yang tak dijelaskan dalam usul dijelaskan dalam farshi huruf. Yang menyentuh tentang hukum sesuatu hukum seperti tak disebut tentang hamzah mufrad dalam usul, dia sebut pula dalam farshi. Okey. Baik. Kita pergi pula tengok yang ni dengan perhatian. Imam Ibnu Katsir baca dengan satu hamzah. Pada qalu a innaka la anta Yusuf. Ada yang Hafs baca satu hamzah, dia baca dua. Ada yang Hafs baca dengan dua hamzah, dia baca dengan satu. Ada kita baca satu, dia baca dua. Terbalik, ya. Yang ni ada diletakkan di dalam farshi huruf, tapi ada kaitan dengan usul pula. Contoh yang tadi kita baca satu hamzah, Ibnu Katsir baca dengan dua hamzah, ada dalam farshi tentang perubahan tersebut dan ada dalam usul tentang bagaimana nak baca kalau dua hamzah berhimpun dalam satu kalimah. Yang ni pula dua hamzah dibaca dengan satu hamzah. Jadi tak ada lagi hukum tasir, tak ada lagi lah. Qalu innaka la anta Yusuf. Ya, qalu innaka la anta Yusuf. Okey.
Baik, sekiranya terdapat dua lafaz yang mengandungi istifham, sama ada berhimpun dalam satu ayat yang sama atau pada dua ayat yang berturut-turut, maka hukum bagi qiraat Ibnu Katsir pada keadaan tersebut adalah sebagaimana berikut. Kalau masih ingat, kita belajar Qalun, ada juga tajuk ni. Kita belajar Warash, ada juga tajuk ni. Iaitu hamzah istifham berulang-ulang. Ada istifham berulang-ulang. Ada 10 tempat dalam Quran dibaca pada tempat pertama dan kedua dengan istifham. Sama dengan Hafs kita. Sama dengan Hafs. 10 tempat dia bacanya dengan istifham pada dua-dua tempat. Manakala satu tempat lagi yang ke-11 dibaca dengan khabar pada lafaz pertama dan istifham pada lafaz yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru ikuti tentang belajar ini, mungkin orang panggil apa ya? Nak tangkap apa yang Ustaz sampaikan ini, mungkin tak berapa nak dapat tangkap lagi, kerana istilah-istilah yang digunakan tu kadang-kadang dah disebut pada yang pembentangan Qalun, pada pembentangan Warash. Jadi ada yang Ustaz skip sikit. Ceritanya panjang lebar tu ada yang Ustaz skip. Tapi insya-Allah kalau tak faham boleh cuba tanya ya, cuba tanya. Dia macam ni. 10 tempat yang Ustaz sebutkan tadi dalam Al-Quran yang mengandungi istifham berulang-ulang. Cuba tengok kalimah yang berwarna merah tu, yang atas tu. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a'idha. Itu kan ada dua hamzah dalam satu kalimah. A'idha maknanya adakah apabila. Adakah apabila. Perkataan adakah itu menunjukkan tanya. Itu dipanggil istifham. Istifham. A'idha kunna turaban a'inna. A'inna pun sama. Ada dua hamzah dalam satu kalimah, juga dipanggil istifham. Jadi dalam ayat ini, surah Ar-Ra'd, ayat yang kelima, mengandungi istifham dua kali. Dua kali pertanyaan. A'idha satu, a'inna dua. Jadi dalam bacaan Ibnu Katsir, dia sama dengan Hafs. Kedua tempat ini dibaca dengan istifham. Cuma jangan lupa di mana bagi Ibnu Katsir dia akan tashil hamzah kedua. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidha. Dia tashil. Nampak tak bulat yang bawah tu dibaca ada yang warna pink tu. Titik di situ baca tashil. Aidha kunna turaban ainna. Tashil juga. Ainna lafi khalqin jadid. Okey, itu yang pertama. Surah Ar-Ra'd. Okey, baik. Beza dengan Qalun dulu. Qalun agak susah sikit. Warash pun sama. Ibnu Katsir senang faham, dia sama dengan Hafs. Cuma kita jangan lupa dia tashil. Itu aja. Baik. Yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 49. Wa qalu a'idha, itu tempat pertama. A'idha kunna 'idhaman wa rufatan a'inna. Tanya sekali lagi. A'idha, adakah apabila. A'inna, adakah sesungguhnya. Jadi dua kali tanya di situ. Ibnu Katsir pun pakai yang sama, iaitu dia kekalkan dengan bentuk istifham yang berulang-ulang itu, cuma dia tashil saja. Wa qalu aidza kunna 'idhaman wa rufatan ainna. Dia tashil. Okey. Kemudian yang ketiga, surah Al-Isra ayat 98. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu aidza. Itu tanya. Kunna 'idhaman wa rufatan a'inna. Tanya sekali lagi. Maka Ibnu Katsir pun sama, cuma dia tashilkan hamzah yang kedua. Itu tempat ketiga surah Al-Isra ayat 98.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada buku yang pembincangan Warash itu ataupun buku yang pembincangan Qalun, boleh rujuk yang tu. Yang ini Warash, yang Qalun tak tahu duduk kat mana. Yang Qalun sama. Jadi sebab jumlah yang sama ya. Jumlah sama, ada 11. Dalam buku tu dah ada menghimpunkan kesemuanya. Cuma berbeza cara je bacaan antara Qalun dengan Ibnu Katsir. Okey. Baik. Terus yang keempat, surah Al-Mu'minun ayat 82. Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna. Rasanya dah makin faham tu. Maksud apa yang Ustaz jelaskan awal tadi, istifham berulang-ulang. Okey, 2 kali tanya. Sama ada berada dalam satu ayat atau berada pada dalam 2 ayat yang berturut-turut. Syaratnya berturut-turut lah. Jadi dia baca, Ibnu Katsir baca qalu aidza mutna, itu fasih huruf ya, mutna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'usun. Jadi nampak bulat-bulat macam tu, itu simbol atau petunjuk kepada bacaan tashil. Kalau kita talaki kira Ibnu Katsir, guna Quran Ibnu Katsir, kena fahamlah tu. Signboard tu ataupun tanda-tanda macam tu, yang kita sebut sebagai dot, kena faham. Bulat macam tu tujuan apa. Jangan pula baca tengok je. Tengok aja. Qalu adza. Takat tu kita baca qalu adza, salahlah. Ataupun lagi dahsyat qalu adza, dot kan titik. Tapi tak adalah orang baca gitu kan. Jadi kena faham petunjuk tu. Yang kelima, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 10. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Bagaimana bacaan Ibnu Katsir? Wa qalu aidza, ya, aidza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Ya, dibaca dengan tashil. Tanpa idkhal. Itu beza dengan qalun. Kalau idkhal, kalau qalun dia kena masukkan alif dulu. Panjangkan dulu a. Ya. Okey. Yang keenam, surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Itu Hafs. Kalau baca Ibnu Katsir, aidza tashil. Aidza. Kalau baca Hafs, kita, itulah kelebihan kalau kita belajar qiraat yang lain, kita tahu kalau kita sebut secara mudah-mudah je, bermudah-mudah, itu kita dah menjadikan hamzah itu tashil, maka dia dah menjadi qiraat yang bacaan tashil. Jadi kalau baca Hafs, kita kena jelas bunyi betul hamzah, clear bunyi dia, jelas bunyi hamzah dari segi makhraj dia. Aidza itu makhraj hamzah. Aidza satu-satu kita sebut. Tapi kalau qiraat yang bacaan bermudah-mudah ni, tashil ini, aidza, senang kan? Aidza mutna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Okey, itu surah As-Saffat. Yang seterusnya surah As-Saffat juga ayat 53. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Jadi bacaannya aidza mutna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Ada berapa semua? Ada 10. Ini nombor 7. Nombor 8 pula. Wa kanu yaquluna aidza mitna. Ini surah Al-Waqiah ayat 47. Okey. Jadi Ibnu Katsir baca wa kanu yaqulun. Itu ada beza sikit dengan bacaan Hafs, ya. Aidza mutna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Okey. Itu beza sikit dari segi penandaan nombor ayat. Okey, itu nombor 8.
Nombor 9. Tempat ke-9 surah An-Nazi'at. Ya, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at dibaca dengan sama juga, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Itu ayat 10. Ayat 11 ada lagi tanya aidza kunna 'idhaman nakhirah. Okey. Ada lagi pertanyaan di situ, istifham. Okey, itu nombor 9. Nombor 10 dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat 67, wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Ibnu Katsir tashil wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Habis 10. 10 tempat ini semuanya bagi qiraat Ibnu Katsir sama dengan Hafs, dibaca dengan istifham berulang-ulang. Cuma bezanya ialah dia tashilkan hamzah yang kedua. Senang ingat kan? Senang ingat je. Tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Okey. Yang ke-11. Yang ke-11 dalam surah Al-Ankabut ayat 28 dengan 29. Bagi bacaan Hafs dibaca yang Ustaz merahkan perkataan innakum. Innakum tak ada, innakum cuma ada satu hamzah saja. Bermakna dibaca dengan khabar. Berita. Innakum. Tak ada pertanyaan di situ. Maknanya sesungguhnya kamu. Tak ada tanya. Bukan kata diterjemahkan adakah sesungguhnya kamu? Perkataan adakah tu tak ada di situ. Ya. Innakum. Ayat yang ke-28. Tapi ayat 29 ada huruf hamzah yang berbaris di atas. Innakum. Adakah sesungguhnya kamu? Dalam ayat 29 ada hamzah istifham. Jadi bacaan Hafs sama juga bacaan Ibnu Katsir. Tempat pertama dibaca dengan khabar, tempat kedua dibaca dengan istifham. Cuma bezanya dengan Hafs ialah dia kena baca dengan tashil hamzah yang kedua. Okey. Baik. Okey. Selesai. Habis tajuk yang ke-7. Yang ke-8. Bab dua hamzah dalam dua kalimah. Jadi cerita dua hamzah dalam satu kalimah tu dah selesai. Sekarang kita tengok dua hamzah dalam dua kalimah. Ini lain sikitlah daripada yang tadi. Okey. Dalam bab ini maksud dua hamzah pada dua kalimah ialah pertemuan hamzah qata'. Tuan-tuan dan puan-puan rasanya dah ramai yang kenal hamzah qata'. Kita yang belajar qiraat ini lagi-lagilah ya. Dah faham sangatlah tentang istilah hamzah al-qat'i. Ya, hamzah qata' yang berbentuk kepala ain itu. Jadi pertemuan hamzah qata' yang terletak di akhir kalimah, dia bertemu dengan hamzah qata' juga yang terletak pada awal kalimah berikutnya bila kita baca wasal. Ini ada kena mengena dengan istifham lagi lah. Dah tak ada kena mengena dengan istifham. Istifham ni dia berada dalam satu kalimah je. Yang ni dua kalimah. Dua kalimah dia bertemu. Ya. Hamzah pertama berada hujung kalimah. Hamzah yang kedua berada di awal kalimah. Okey. Berhubung dengan baris bagi kedua-dua hamzah tersebut, kita pecah kepada dua. Dalam pembincangan ini kita akan bahagi kepada dua. Bahagian pertama ialah kita akan lihat dua hamzah ini yang bertemu barisnya sama. Sama-sama baris atas, sama-sama baris bawah, sama-sama baris depan, itu sama barisnya. Bahagian yang kedua kita akan tengok dalam akhir tajuk nanti ialah berlainan baris. Mungkin hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris bawah dan sebagainya. Nanti kita akan tengok pembincangan ini sebenarnya dah ada dalam Qalun kemarin dan ada Warash
kita dah bincang benda ini. Okey, bagi riwayat Al-Bazzi, ini kena faham. Kita belajar ataupun nak talaki qiraat Ibnu Katsir, rupanya Bazzi dengan Kumbul dia ada beza sedikit dalam bab dua hamzah dalam dua kalimah ini. Samalah juga dengan Qalun. Qalun dan Warash ada beza. Kan? Qalun dengan Warash dia ada beza cara bacaannya. Jadi kalau kita belajar Ibnu Katsir, Bazzi dengan Kumbul ada beza, iaitu bagi riwayat Bazzi dia baca dengan hadaf. Hadaf ataupun kita kata isqat lah, gugurkan atau buangkan hamzah pertama. Apabila kedua-dua hamzah tu baris atas dan harus dibaca dengan 2 harakat atau 4 harakat pada mad sebelumnya. Okey, macam ni. Kita tengok contoh, lagi fahamlah. Contohnya gini. Tuan-tuan dan puan tengok ayat ini, sya'an syarah. Nampak tak ada 2 hamzah. Satu hamzah berada di akhir kalimah sya'a. Satu lagi hamzah berada di awal kalimah ansyarah. Bila kita baca bersambung sya'an syarah, maka adalah berlakulah pertemuan 2 hamzah tersebut. Sya'an syarah. Tapi dalam bacaan Bazzi ini, dia akan buang satu hamzah. Yang dibuangnya ialah hamzah pertama. Dibuangnya ialah hamzah pertama mengikut satu pandangan. Yang kata buangnya hamzah pertama. Ada juga yang kata buang hamzah kedua. Okeylah, kita ambil yang kebanyakan sebutnya ialah buang hamzah yang pertama. Maka kita kena tahu panjang sya tu berapa harakat. Sebut ini boleh buat 2 wajah. Kita boleh panjangkan 2 harakat, sya'an syarah. Kita boleh panjangkan 4 harakat, sya'an syarah. Nampak tak? Boleh 2, sya'an syarah. Boleh 4, sya'an syarah. Okey. Kalau kita dah belajar Qalun sebelum ni, jadi Ustaz boleh sebutnya Bazzi sama dengan Qalun. Ya, bacaannya sama dengan Qalun dalam bagi pertemuan 2 hamzah yang sama baris atas. Okey. Baik. Yang keduanya pula ialah kalaulah hamzah pertama berbaris di bawah, berjumpa dengan hamzah kedua juga baris di bawah, ataupun hamzah pertama baris depan, jumpa hamzah kedua baris depan, maka bagi bacaan Al-Bazzi, dia baca dengan tashil. Tashilnya ialah tashil hamzah pertama. Tashil hamzah pertama. Okey? Okey, baik. Contohnya, wa huwal ladzi fis samaa'i. Ada hamzah baris bawah berada di akhir kalimah. Ilahun. Ada hamzah pertama, ada hamzah yang baris di bawah di awal kalimah. Bila baca bersambung, maka berlaku pertemuan 2 hamzah. Maka bagi Ibnu Katsir, bagi riwayat Bazzi, dia akan tashil hamzah yang pertama. Wa huwal ladzi fis samai. Samai. Tashil ya. Samai. Ilahun. Yang kedua kena clear bunyi hamzah. Ilahun. Fis samai ilah. Wa huwal ladzi fis samai ilah. Panjang sama 4 harakat. Panjangnya 4 harakat dan boleh juga 2 harakat. Fissamai dan boleh 2 fissamai ilahun. Boleh? 2 wajah. Sama dengan bacaan siapa? Sama dengan Qalun. Sama dengan Qalun. Jadi itu bonus lah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah belajar Qalun, dah faham betul, dah mahir sangat tentang Qalun ini. Tiba-tiba baru belajar Ibnu Katsir, bila Ustaz sebut sama dengan Qalun, jadi orang panggil kira dah
dah ingat secara tak langsungnya, dah faham secara tak langsungnya. Okey. Walaisa lahu min dunihi awliya'u ulaik. Tashil. Awliya'u ulaik. Tashil hamzah yang pertama. 4 harakat boleh. Awliya'u ulaik. 2 harakat pun boleh. Awliya'u ulaik. Jelas ya? Okey, baik. Manakala dalam surah Yusuf ayat 53, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa. Di sini ada pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah, kedua-duanya baris di bawah. Bagi Bazzi, dia boleh baca dua wajah. Iaitu dia boleh baca dengan tukarkan hamzah yang berada selepas waw itu menjadi huruf waw. Tukarkan hamzah yang berada selepas waw itu menjadi waw. Bila kita tukarkan hamzah jadi waw, bermakna ada dua waw. Maka waw pertama masukkan dalam waw yang kedua, yang kita sebut sebagai idgham. Jadi bacaannya apa? Bisuwi illa. Bisuwi illa. Okey, caranya dah tak dipanjangkan lagi su. Bisuwi illa. Itu wajah pertama. Dan boleh juga kita baca dengan wajah kedua dengan tashil. Seperti yang dah dijelaskan sebelum ni, bila pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah sama-sama baris di bawah, tashil hamzah yang pertama, panjangkan dia dengan 4 harakat boleh, 2 harakat pun boleh. Seperti ini, perinciannya macam ni. Okey, Ustaz tunjuk sekali lagi. Yang kita tukarkan hamzah pertama kepada waw. Hamzah pertama tukar jadi waw. Berserta masukkan hamzah pertama dalam hamzah yang masukkan waw pertama dalam waw yang kedua. Waw yang kedua tu waw yang telah ditukarlah. Jadi bacaannya ialah seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di sini. Lagi jelas ya. Nampak tak? Ini bacanya bisuwi illa. Waw tu jadi ada sabdu. Okey. Itu satu. Ibdal. Wajah ibdal. Yang kedua boleh tashil. Tashil hamzah pertama. Maka harus kita panjangkan mat sebelumnya. 4 harakat boleh, 2 harakat pun boleh. Seperti yang tadi. Bisuhi illa. Itu 4. Yang kedua 2 harakat. Bisuhi illa. Bisuhi illa. Itu 2 harakat. Ini bagi riwayat Al-Bazzi. Okey. Manakala bagi riwayat Kumbul, sekarang kita nak tengok yang Kumbul pula. Apabila dua hamzah sama barisnya, harus dibaca dua wajah. Tengok contoh sya'a'an syarah. Apa yang dia boleh bacanya ialah sya'a'an syarah. Wajah pertama kita baca wajah ibdal. Ibdal maknanya apa? Tukar. Yang kedua boleh tashil. Ya, yang kedua boleh tashil. Tashil ataupun ibdal adalah melibatkan hamzah yang kedua. Melibatkan hamzah yang kedua. Ibdal maknanya tukar. Ini tukar contohnya macam ni. Nampak tak? Sekarang ni Ustaz tukar. Tukarkan hamzah yang kedua ini tuan-tuan dan puan-puan semua. Tukarkan hamzah kedua jadi alif. Ini alif. Okey, ini alif. Bila kita tukar jadi alif, maka hamzah yang pertama baris atas ini panjangkan 6 harakat. Satu panjangkan 6. Sya ni 4 je, mat wajib muttasil. Ingat waras pula. Sya ni 4 harakat aja. Sya cukup 4. Hamzah ini kena 6.
Kena 6 harakat. Okey. Bacaannya baru dengung. Syarah. Syarah. Itu cara bacaan wajah ibdal. Kalau masih ingat yang kita dah belajar tentang warash, senang Ustaz sebut, bagi kumbul dia sama dengan warash. Bagi bazi dia sama dengan kolun. Jadi bonus bagi mereka yang dah faham tentang warash, senang nak nak tahu bagi riwayat kumbul secara tak langsungnya. Okey, kalau tashil macam ni. Sya 4 harakat ya. Sya 4 harakat, lepas tu tashil. Ansyarah. Sya 4 harakat. Ansyarah. Okey, bacaan kumbul sya ansyarah. Ansyarah. Ni faham? Itu dua wajah boleh dibaca, sama ada wajah ibdal ataupun wajah tashil. Okey, perhatian. Sekiranya qari baca dengan wajah ibdal, kalau kita baca dengan wajah ibdal, maka kadar mat adalah seperti berikut. Kita kena panjangkan 6 harakat. Ya, kita panjangkan 6 harakat. Seperti yang ditunjukkan tadi, kenapa panjangkan 6 harakat wajah ibdal tadi? Kenapa kita syarah? Kerana selepas hamzah ini, hamzah yang kedua ini ada huruf yang mati. Tak kisahlah huruf apa, asalkan dia mati, maka ibdalnya panjangkan 6 harakat. Tapi kalaulah selepas hamzah yang kedua itu yang kita tukar, yang kita ibdal, hurufnya berbaris seperti contoh ini. Kalau puan tengok, ja'a ini hamzah pertama, ahadun ini hamzah kedua, selepas hamzah kedua huruf ha. Ha-nya ada baris. Maka hamzah yang kedua ini kita tukarkan jadi alif. Hamzah pertama panjangkan hanya 2 harakat sahaja. Auja, yang ni 4. Auja. Kenapa 4? Kerana mat wajib muttasil. Auja. Cukup 4. 2 harakat. Ahadun. 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 Auja. Ahadun. Nampak? Itu cara bacaan bagi riwayat kumbul. Kumbul. Okey. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca riwayat, baca qiraat Ibnu Katsir, kalau kita baca qiraat Ibnu Katsir dengan dua-dua riwayat, bazi dengan kumbul, agak-agak nak buat macam mana sini? Bazi dah ingat tak tadi bazi macam mana? Bazi dia akan buang satu hamzah. Ya, pakai satu aja. Dia ada 2, pakai satu aja. Itu bagi bazi. Dan bila kita buang hamzah, satu hamzah, ja ni boleh 2, boleh 4. Dah sebutkan tadi. Auja ahadun. Auja ahadun. Itu 2. Auja ahadun, itu 4. Auja ahadun. Jadi 2 wajah bagi bazi. Bagi kumbul, dia boleh baca ibdal. Sebut auja ahadun. Auja ahadun. Dan dia boleh tashil. Auja ahadun. Auja ahadun. Jadi bazi 2, kumbul 2 menjadikan 4 wajah di sini. 4 kali ulanglah untuk qiraat Ibnu Katsir. Okey. Manakala pada surah Yusuf, pada surah Yusuf harus dibaca dengan 2 wajah. Bagi kumbul ya, bagi bazi dah selesai, bagi kumbul kita tengok surah Yusuf ayat 53 yang sama tadi, bisu'i illa, iaitu dibaca dengan tashil. Dia boleh baca dengan tashil
Innan nafsa la'ammaratun bisu. 4 harakat sebab mat wajib muttasil. Ihilla, ihilla, tasilkan hamzah kedua. Ihilla. Ataupun dia boleh baca dengan wajah ibdal, tukarkan hamzah kedua itu jadi huruf ya. Dan panjangkan i hamzah pertama 6 harakat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang ni 4 saja su. Kenapa 4? Mat wajib muttasil. 6. Illa ma rahima rabbi. Ya. Panjangkan 6 harakat. Untuk surah Yusuf khusus ayat 53 ini. Jangan berkenaan dengan 2 hamzah dalam 2 kalimah yang sama baris. Kita pergi yang terakhir. Ya, untuk malam ni pergi yang terakhir berkenaan dengan berlainan baris. Kalau nak cara mudah Ustaz ajar, senang je. Ya, tapi kalau bagi kalau kita katakan semua yang masuk dalam Zoom pada malam ni, mereka yang dah pun belajar kolon, orang senang jawab atau ajar. Dan hukum berlainan baris ni sama dengan kolon, sama dengan wash. Jadi tak payah bincanglah. Soalannya macam tu. Ya, tapi taklah kita sebut juga di sini ya. Kita ulang sekali lagi. Mungkin ada yang dah belajar tapi tak ingat-ingat lagi. Ataupun ingat, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Biasalah tu ya. Belum masak betul-betul lagi. Belum masak. Okey, dalam Quran tentang berlainan baris bertemu ini, 2 hamzah yang berlainan baris ini ada 5 saja. Dia ada 5 saja ya. Kita tengok satu persatu. Pipis juga ni ya. Yang lepas asal tajuk sama. Nasib baik dah tukar Ibnu Katsir tu. Yang pertama, hamzah pertama baris atas, manakala hamzah kedua baris bawah. Contoh, kalau ada Quran, kalau ada buku yang kolum, buku yang warash, boleh tengok di situ. Dan Ibnu Katsir khusus Ibnu Katsir, buku Ibnu Katsir. Dia ada dah buku Ibnu Katsir. Yang Ustaz belum keluar-keluar lagi. Belum keluar-keluar lagi. Tak sempat lagi yang ni. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris bawah. Ayatnya watlu alaihim naba'a, itu baris atas. Ibrahim, itu baris bawah. Naba'a Ibrahim, naba'a Ibrahim. Nampak tak? Ada ai. Naba'a Ibrahim. Okey, itu jenis pertama. Jenis keduanya ialah hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris depan. Kullama jaa ummah, au. Bagi Ibnu Katsir, dua jenis ini kena tashil hamzah kedua. Tashil hamzah kedua. Wat'alaihim naba'a Ibrahim, tashil. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu, tashil. Ya, hamzah kedua. Baik. Samalah dengan kolon dengan warash ya. Kita tengok yang ketiga. Hamzah pertama baris bawah, manakala hamzah kedua baris atas. Contoh, inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ayah. Minas sama'i ayah. Ada i, ada a. Jadi i bertemu dengan a, maka bagi qiraat Ibnu Katsir di sini dia baca dengan tukarkan hamzah yang kedua itu menjadi huruf ya. Maka bunyinya macam mana? Bunyinya inna sya' nunazzil alaihimu. Kita dah belajarlah mim tu dibaca dengan silah ya. Inna sya' nunazzil alaihimu iyayah. Iyayah. Ya, dia
baca tukarkan hamzah yang kedua tu jadi huruf ya. Ada fasih huruf di situ. Tak apalah. Nak tunjuk pada dua hamzah dalam dua kalimah itu je. Iya ya. Ya, tukar jadi ya. Baik. Itu yang kedua. Sorry, yang ketiga. Yang keempat. Hamzah pertama baris depan tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha'u. Hamzah pertama. Anta waliyuna, anta waliyuna. Jadi UA. Maka di sini bagi Ibnu Katsir, dia tukarkan hamzah kedua menjadi huruf waw. Wa tahdi man tasha'uwan, uwan tawaliyuna. Wa tahdi man tasha'uwan tawaliyuna. Kita rasa macam dia masuk dengan waw kan? Rasa mudah masuk dalam waw. Cuba tukar jadi ya. Waw tu tukar jadi ya. Seolah-olah hamzah tu jadi ya, ya. Wa tahdi man tasha'u yang dia agak berat sikit. Man tasha'u yang. Kenapa berat? Sebab daripada muncung bibir mulut huruf baris depan pergi kepada huruf ya, makhraj yang lain pula. Tapi kalau tukar jadi waw, man tasha'u, dia dah standby pada huruf yang sama, ya. Uang, maknanya huruf tu tak lari sangat. Daripada kita dah muncung untuk baris depan, terus hidupkan waw je baris atas. Okey, yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan semua, hamzah pertama baris depan, manakala hamzah kedua baris bawah. Wallahu yahdi man yasha'u ila. Okey. Di sini dibaca dua wajah. Kita boleh tukarkan hamzah menjadi waw dan kita boleh tashilkan hamzah kedua tu. Wallahu yahdi man yasha'u ila, jadi waw, uwila, ataupun tashil wallahu yahdi man yasha'u ila. Boleh kedua wajah tersebut. Jadi samalah kesemuanya dengan riwayat Tun dan sama dengan riwayat Warash. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua selesai perbincangan berkenaan dengan dua hamzah dalam dua imam. Ada baris sama-sama baris yang bersamaan dari segi barisnya ataupun yang berlain. Dan juga kita telah bincang daripada awal tadi sambungan tentang ha kinayah ataupun kita sebut sebagai ha dhamir. Okey. Dan awal sekalinya kita kenal tentang qiraat ataupun kenal tentang siapa dia Imam Al-Bazzi. Okey, sekarang ni kita nak ada sedikit ada sedikit ini. Dah lama tak keluar yang ni. Jadi Ustaz diminta untuk menyediakan soalan. Tak banyak, 2 soalan saja untuk malam ini. 2 soalan saja. Dan hadiah menarik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat menjawab soalan ini, insya-Allah, iaitu dapat dah angkat tangan nak jawab. Jawabkan nak tanya apa-apa ni. Oh, Ustaz buat siapkan buku lasanan MIFA. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tashih Ustaz macam huruf ha ke silap dengar. Macam ha. Macam tak apa, jangan asal bukan ha. Macam tak apa, asalkan jangan ha. Macam tu seakan-akan ha tapi bukan ha, ya. Seakan-akan ha tapi bukan ha. Kalau ha, Ustaz akan rasa sendiri, Ustaz sebut pada makhraj ha. Contoh, wallahu yahdi man yasha'u ila. Tu Ustaz letak pada makhraj ha. Uhila. Tapi kalau tashil, wallahu yahdi man yasha'u ila. Dia lalu je. Uhila. Tak sampai uhila. Tak, ya. Okey. Ustaz nak tanya soalan, boleh? Boleh. Unmute. Tak boleh unmute. Tak boleh unmute.
minta apa ni host apa ni Kak Lina bantu Kak Suzit nak tanya. Sebelum Ustaz tanya dia nak tanya dulu. Mana Kak Lina? Lina? Kak Lina tu gimana Pak air kopi ke? Okey Kak Suzit. Okey. Assalamualaikum Baik. Ustaz, boleh dengar? Okey. Salah. Background sama dengan Ustaz, cuma beza sikit Ustaz agak gelap Ustaz sikit. lagi gelap sikit. Gelap sikit. Ustaz, maaf Ustaz, saya nak Atas tanya yang malam. pasal apa soalan yang dua hamzah dalam satu kalimah, dua hamzah satu kalimah, dua sama baris tu. Yang Ustaz bagi contoh dekat surah Yusuf ayat 53 kan? Okey. Dia kalau ikut teori tu dia patut baca 4 kali, tapi betul tak kalau surah Yusuf dia baca 5 kali sebab kali pertama tu yang bisuwi illa untuk bazi kan, lepas tu kita kena baca kali kedua dan ketiga tashil yang nak tak bisuwi illa, lepas tu bisuwi illa 4 harakat dengan 2 harakat dah 3 kali kan baca bazi. So maknanya tambah konbul 2 kali lagi Betul. jadi 5 kan. So bukan 4 lah, 5 Ustaz. Dia special ke? Kalau bazi tadi 3. Ya 3. Kalau kumbul dia kena baca dengan masa ibdal tu ibdal satu ya. Su'ila itu panjang 6 harakat ya. Su'ila dan juga tashil. Su'ila. Jadi Ustaz berapa? boleh explain sekali lagi tak? 5 dah. Tapi Ustaz boleh explain sekali lagi lah, macam saya macam switch off kejap. Yang kenapa yang bisuwi ila tu Ustaz buat ibdal Yang pertama untuk bazi tu. Kalau half is bisu ila. Kalau mana kita akan ibdalkan wow tu nanti Ustaz cari slide sekejap Okey, sekejap ya. Sebab okey, baik Ustaz tunjuk di slide. Slide lagi. Okey, kita tengok yang bazi tu dia 2 wajah kan. Tadi dah sebut, ini bagi bazi. Dah keluar kan slide, dah ada slide. Slide. Okey. Yang ni bazi khusus bagi bisu illa dia 2 wajah. 2 wajah Ustaz sebut di sini ialah wajah idgham, wajah tashil. Kalau diperincikan yang tashil ni pecah lagi satu. Mana 3. Faham tak? Mungkin di sinilah yang confuse sikit kan? Confuse. Ya. Betul. Dah jelas? Dah jelas ya. Okey. Terima Jadi kasih banyak Ustaz. sama. So mana betul pertama juga. tu idgham. Yang pertama idgham, yang kedua tashil, jadi 2 wajah. Tapi kalau kita perincikan yang tashil ini dipecah pula 2. Berapa harakat? 4 harakat boleh, 2 harakat pun boleh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak kata 2 wajah pun betul, nak terus kata 3 wajah. Betul juga. Atas huraian tu nanti. Ya. Macam kita katalah hukum nun sakinah tanwin. Dulu-dulu kita belajar 5 hukum kan. Ada yang kita belajar 4 hukum. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu huruf hijaiyah maka terbagilah kepada 4 hukum. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Yang orang ni pula kira 5. Rupanya dia bilang izhar, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, iqlab. Jadi 5. Yang tadi dia tak pecahkan lagi idgham. Dia cuma sebut idgham saja. Jadi perinciannya gitu. Ya. Okey. Faham Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Harap orang lain pun yang tanya, yang malu tanya dia faham. Sama. Okey kita
Atau apa pun jawab. Ustaz. Dah screen Ustaz? Dah keluar kan? Dah keluar screen Ustaz kan? Dah Okey. pasal quiz. Okey. Kak Lina betul-betul kontrol mute. Bagus. Okey, kita tengok soalan pertama ya. Soalan pertama ialah nyatakan yang mana betul, yang mana salah. Sila angkat tangan yang mana nak jawab ya. Nyatakan yang mana betul dan yang mana salah. A, daripada A nombor 1 yang mana betul, yang mana salah. A ke B? A betul ke B salah ke dan sebagainya. Nombor 2, A betul ke B tentang apa ni? Tentang ha dhamir. Ustaz ada letakkan tanda waw kecil pada kalimah-kalimah tertentu nak menunjukkan tentang bacaan panjang. Betul ke pada A nombor 1 fawakihu wahum ataupun B yang betul fawakihu wahum. Nombor 2 wama qatalu A wama qataluhu yaqina atau B yang betul wama qataluhu yaqina. Ini cerita pasal qiraat Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Okey, siapa nak jawab? Cepat. Nak jawab angkat tangan. Nanti host akan unmute. Ada yang menarik dapat apa Ustaz lupa pula, dapat belajar tajuk. Nak cuba. Saya tak boleh cuba dah Ustaz. Boleh cuba ke? Kak host, Kak Lina. Ya Ustaz. Ni angkat tangan. Putus. Okey, kita ada Suara. Kak Siti Mariam, Kak Hamzah Jamhari dengan Nurmawati Abdul. Kak Siti Mariam yang angkat tangan dulu. Okey, Ustaz tak sempat nak tengok ni angkat tangan. Okey, unmute-kan yang angkat tangan. Diorang boleh buka. Insya-Allah. Oh, dia orang boleh buka Pak. Okey. Kak Siti. Kak Siti Mariam. Hello, okey. Okey, dengar tak? Dengar. Dengar. Kat sini jawab Yang nombor 1 tu yang betulnya A, yang nombor 2 yang betulnya B. Oh, yang nombor 1 yang betulnya A, yang nombor 2 ialah B. Kurang tepat. Kurang tepat. Salah tapi kurang je tepat. Kena buka. Okey. Kenapa salah? Kat mana salah tak nak cerita lagi. Tapi kurang tepat. Yang kedua, bagi nombor yang kat tangan. Boleh unmute. Okey. Saya cuba Ustaz. Yang soalan 1 tu A betul sebab hakinaya itu kedua-dua huruf sebelum dan selepasnya berbaris. Sama dengan kebanyakan qura. Dan yang kedua tu B betul walaupun huruf sebelumnya huruf sakin. Oh, sama dengan Kak Siti jawab. Jadi kurang tepat jugalah. Kak Siti pun jawab gitu juga tadi. Kurang tepat juga. Okey, kurang tepat. Yang ketiga, siapa pula yang angkat tangan tadi? Yang ketiga ya. Siapa yang angkat tangan tadi? Siapa ya? Nurmawati. Nurmawati. Dah jawab tu. Kak Nurmawati jawab, jawapannya sama dengan Kak Siti. Jadi kurang tepat jawapan tu. Sebab ada yang betul. Pula siapa tadi? Ini Kak Ayati, Kak Ayati tadi bunyi suara Kak Ayati. Saya nak cuba. Kak Haryati Harun. Kak Yati cuba ya. Yang nombor 1 tu B.
B itu apa? B itu betul ke B itu salah? B tu betul. B itu betul. Sebab ha tu dia bukan sebab dia tak silah kat situ tu. Lepas tu yang nombor 2 tu A. A betul. Nombor 2 A betul. Nombor A betul. Nombor 1 B yang betul. Ya. Kurang betul jugalah. Kurang betul. Kurang tepat. Okey. Baik Ustaz. Baik. Soalan agak susah juga ya. Okey, soalan susah. Siapa lagi nak jawab? Macam Kak Suzy. Ada Tekan-tekan, Mimi. tekan-tekan. Mimi. Mimi? Buka suara. Mimi? Mimi. Ya. Okey, Mimi. Ya, saya Mimi, Ustaz. silakan. Yang nombor 1 tu B betul sebab huruf sebelum tu kaf tu bertanda baris bawah. So bila dia ada tanda baris bawah dia tak boleh sila. Lepas tu yang nombor 2 tu B juga yang betul sebab dia ada waw mati kan. Ya, jadi kena silakan ha dia. Okey, itu saja. Okey. Okey, Kak Mimi jawab. Jawapan adalah betul. Jawapan tu adalah betul, cuma huraian sikit tak berapa tepat. Apa pun kira betul lah Kak Mimi jawab tu, alhamdulillah. Kenapa jawapan Kak Mimi tu kata B tu betul? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ha ini kita kena tahu bukan semua ha yang baris depan ia adalah ha dhamir, bukan semua. Jadi sebenarnya kenapa tak ada tanda waw kecil? Kerana ha itu bukan ha dhamir. Ha itu asal kalimah. Kita baca ha kinayah dhamir ni kan ha adalah ha tambahan, huruf tambahan. Jadi di sini ha bukan huruf tambahan, dia ha daripada kalimah itu sendiri. Fawakih. Kata jamak bagi fakihah, maknanya buah-buahan. Dia bukan bermakna buah-buahannya, tak ada. Dia buah-buahan, ya. Okey, alhamdulillah. Yang kedua B itu betul. Memang itu bacaan Ibnu Katsir. Yang ni Kak Siti dah jawab betul, yang B dia dah nampak. Cuma yang tu je tu dah keliru sikit. Memang sengaja datangkan kekeliruan dalam soalan ni. Tujuan nak lagi tuan-tuan dan puan-puan faham ya tentang tajuk ha kinayah. Boleh ya? Jadi kami jawapannya tadi betul. Okey, kita pindah kepada soalan yang kedua. Ada 2 soalan yang diminta Ustaz buat. Soalan yang kedua di bawah riwayat Kumbul. Sedikit saja Ustaz Nat. Ustaz Nat ayat yang dibaca ni sedikit saja, ada satu hukum yang baru je kita bincang tentang riwayat Kumbul. Siapa nak cuba angkat tangan? Saya tengok siapa yang angkat tangan. Kak Rohana ke nak jawab? Kan. Okey. Siapa? Tak ada orang kat tangan. Kak Suzy tu dia cakap tapi tak dengar. Tak bagi can Silakan. kawan Ustaz. Suzy, Ustaz ni hafs kan? Ni Ustaz bagi Quran hafs kan? ya ini Ustaz buat ni half, nak suruh baca je, sikit je. Bukan nak suruh baca sampai habis, nak sikit saja. Tak nak saya Cuma baca nak minta ja'a ahad tu Ustaz. Kak Suzy nak baca, okey. Ada auja ahadum minkum. Itu saja nak. Auja ahadum minkum. Okey, baca. Itu je. Okey, kumpul Silakan. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, Kita baca nama pertama hukum apa? tashil, hukum dia 2 hamzah dalam 2 kalimah, sama baris atas dengan atas. So untuk konvul kita baca tashil hamzah kedua untuk wajah pertama. Lepas tu kita ibdalkan yang untuk wajah kedua, tapi sebab yang hamzah kedua tu lepas tu berbaris, so kita baca 2 harakat. So okey, mantap.
Tuan Ustaz. Okey, silakan. Silakan. Okey. Auja ahadum minkum. Okey, yang tu Sekali pertama. lagi tashil. Tashil. Sekali lagi tashil. Saya baca tasil Ustaz. Okey, Auja baik. ahadum minkum. Betul tak Ustaz? Ahadum. Ahadun. Ahadum. So, auja ahadum minkum. Itu wajah tasil Okey. Ustaz. Okey, kedua. Wajah ibdal. Auja ahadum minkum. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ingat ataupun faham dah tu. Dengan penerangannya tadi menunjukkan boleh faham apa yang telah kita bincangkan pada malam ni. Tahniah Kak Suzy ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi dua lah Kak Mimi dengan Kak Suzy. Okey, baik. Lepas tu nanti apa Ursi akan berhubung lah tu. Baik, tuan-tuan dan puan, kita sampai setakat di sini saja dulu perbincangan kita tentang qiraat Ibnu Katsir. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada sama ada sekali atau dua kali lagi habislah usul Ibnu Katsir. Besok jangan lupa kita akan bertemu lagi untuk sambung perbincangan tentang ataupun sambung talaki tadarus qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan Khalad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'al ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Puan Mimi, tolong tinggalkan nama dengan nombor telefon. Kak Imi tunggu dulu.